Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin menceritakan tentang filem kami iaitu Lieutenant Adnan yang merupakan tajuk kajian kami. Saya Wan Kasalina binti Wan Kamarul Zaman, nombor matrik E22A0093 akan menceritakan bahagian latar belakang. Tajuk filem kami ialah Lieutenant Adnan. Pengarah dia adalah Aziz M. Osman ataupun digelarkan sebagai Aziz bin Osman atau Yusof. Penulis dia juga adalah orang sama, Aziz S. Osman, Meja Ramli Abu Bakar dan A.R. Sulaiman. Antara artis-artis yang turut berlakon dalam filem Lieutenant Adnan ini adalah Hairi Osman, Umi Aida, Farid Amirul, Faizal Hussein, Husni Ramli, Syahrudin Tambih, Wahid Senario, M. Osman, Sherry Malif, Rainbow Chin, T.S. Jeffrey, Yang Kasin, Gulhiaya, Johan Abdullah, William Francis Hun Hinson, Jamilah Wadah dan Doi Basir. Tahun filem ini disiarkan pada 31 Ogos pada sambutan Hari Kemerdekaan kali ke-43. Lokasi penggambaran ini di Perak, Negeri Sembilan dan Johor. Tempoh siar filem ini selama 116 minit dan syarikat yang menerbit filem ini adalah Markas Tentera Darat, Kementerian Pertahanan Malaysia dan Prading Filem. Seterusnya saya akan menceritakan plot filem dalam filem Lieutenant Adnan. Plot filem ini terbahagi pada 4 cabang: permulaan, perkembangan, klimaks dan peleraian. Pada permulaan kisah filem Lieutenant ini, dia mengisahkan tentang kehidupan Lieutenant Adnan yang dijaga oleh Pak Saidi dan Mak Milah ketika beliau masih kecil. Lieutenant Adnan ini mendapat pendidikan awal di sekolah Inggeris di Pekan Sungai Ramal sebelum memasuki kem tentera di Port Dickson bagi melayakkan beliau menjadi seorang anggota askar. Sebelum Perang Dunia, Lieutenant Adnan berkahwin dengan Sofia dan dikurniai 3 orang anak. Pada plot pengembangan pula bermula apabila Jepun mendarat di Bandar Baru yang menyebab wujudnya letusan Perang Dunia Kedua. Lieutenant Adnan dan anggota Kompani C diarah ke Pasir Panjang dan Bukit Candu untuk menghentikan kemarahan tentera Jepun yang ketika itu telah menguasai beberapa kawasan di Tanah Melayu. Pasir Panjang dan Bukit Candu merupakan satu laluan ke Iskandariah yang mana peluru disimpan dan terletaknya hospital tentera. Di Pasir Panjang juga, Lieutenant Adnan berjaya menembak jatuh beberapa orang tentera Jepun yang memaksa Jepun untuk berundur. Namun, tentera Jepun kembali dengan jumlah yang banyak yang menyebabkan tentera Kompani C terkorban dalam pertempuran sehingga kehabisan peluru dan makanan. Pada plot klimaks pula, pertahanan Bukit Candu semakin merosot apabila askar Melayu terus dikepung oleh tentera Jepun. Askar Melayu terus berjuang tanpa putus asa. Peluru ketika itu hampir habis dan ramai askar Melayu terkorban, serta Lieutenant Adnan juga turut cedera. Askar Jepun menangkap dan membungkus Lieutenant Adnan dalam guni dan kemudian dia menggantungkan Lieutenant Adnan yang cedera pada pokok dahan ceri. Setiap askar Jepun berulang kali menikamnya dengan bayonet sehingga mayatnya hancur. Pada plot peleraian pula, pada 15 Ogos 1945, Jepun menyerah kalah dengan mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Sofia membesarkan anak-anaknya dengan bekerja di ladang dan menulis getah sebelum kembali bekerja sebagai guru di sekolah Sungai Ramal. Sofia berkahwin dengan Ustaz Rizwan dan berpindah ke Melaka. Kemudian saya akan menceritakan pasal kerelevanan filem Lieutenant Adnan ini dengan kursus falsafah dan isu semasa. Filem ini mengisahkan keberanian seseorang anggota tentera iaitu Lieutenant Adnan yang sanggup mempertahankan tanah air agar tidak jatuh ke tangan tentera Jepun. Tema ini berkait rapat dengan falsafah dan isu semasa yang terbahagi kepada dua cabang,
iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Falsafah dari segi teoretikal iaitu psikologi. Contoh situasi dalam filem ini, Lieutenant Adnan mampu mengesan tingkah laku dan ialah tentera Jepun yang menyamar sebagai tentera India yang memakai turban ketika menyerang askar Melayu di Pasir Panjang. Falsafah dari segi praktikal iaitu peradaban. Contoh filem ini ialah penduduk kampung bekerjasama untuk tidak memberi maklumat kepada tentera Jepun yang mencari isteri dan anak Lieutenant Adnan di sekampung Sungai Ramal. Saya akan kemudian akan pas kepada Nurul Farah untuk menceritakan bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Zakirah binti Muhammad Buti. Nombor metik saya I21E0820. Dan saya akan membentangkan tentang bahagian saya dalam cerita movie Lieutenant Adnan, iaitu mesej dan pengajaran dalam cerita tersebut. Okey, saya akan membentangkan tentang nilai yang terdapat dalam cerita Lieutenant Adnan. Okey, satu, patriotisme. Okey, nilai patriotisme adalah Lieutenant Adnan yang sanggup meninggalkan kejayaannya sebagai guru dan masuk dalam bidang ketedaan kerana cinta akan tanah air. Dan kedua, kasih sayang. Contohnya, Lieutenant Adnan sangat sayang istrinya Sofia dan berasa sayu ketika ingin meninggalnya di Sungai Ramal sebelum berangkat ke Singapura untuk menyekat kemarahan Jepun. Nilai bertanggungjawab. Sofia menjara anak-anaknya tanpa mengharapkan belas kasihan daripada masyarakat sekeliling, walaupun suaminya Lieutenant Adnan itu sudah meninggal dunia. Dan juga bekerja sebagai peneroris getah dan pesawat sebelum menjadi guru semula. Dan keempat, Lieutenant Adnan berani berjuang menentang tentera Jepun sehingga tersiram darah walaupun tanpa senjata. Dan kelima ialah kebijaksanaan. Lieutenant Adnan bijak mengesan helah tentera Jepun yang menyamar sebagai tentera India yang memakai turban ketika menyerang askar Melayu di Pasir Panjang. Saya akan menerangkan pengajaran dalam cerita Lieutenant Adnan. Okey, satu, kita perlulah berani mempertahankan negara daripada penjajahan agar masyarakat hidup aman. Contohnya, Lieutenant Adnan dan askar Melayu ketika mempertahankan negara menjadi buah mulut pihak rakan dan musuh. Kedua, kita perlulah memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi. Contohnya, Lieutenant Adnan dan askar Melayu membuktikan mereka memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi sehingga sanggup mengorbankan masa, tenaga, nyawa dan hingga titisan darah terakhir. Dan ketiga, kita perlulah memiliki wawasan dan pemahaman jauh. Contohnya, Pak Said memilih sekolah berbahasa Inggeris untuk anaknya, iaitu Ahmad Adnan dan Amarullah, kerana dia sedar banyak kerana dia sedar terdapat banyak ilmu pengetahuan yang dapat ditimba. Dan itu sahaja pada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najah ingin membentangkan tentang falsafah dan cara berfikir. Filem Lieutenant Adnan ini mendapat beberapa kritikan daripada penonton kerana menggunakan khidmat pelakon Melayu sebagai askar Jepun dan askar Inggeris. Dialog Inggeris asalnya dituturkan oleh orang Melayu ni terhenti dan berlorat yang menunjukkan terdapat percubaan janggal daripada pelakon Melayu untuk membawa dialog Inggeris itu tersebut. Namun, selain menerima kritikan, Lieutenant Adnan juga mendapat pujian daripada orang ramai dan turut diiklankan sebagai sebuah epik filem Melayu yang terunggul. Filem ini mendapat ulasan positif daripada rata-rata penerbit filem yang terkemuka di Asia. Filem Lieutenant Adnan juga merupakan filem yang tidak berbelit dan mudah difahami oleh penonton. Penonton juga dapat merasai unsur patriotik yang mendalam terhadap filem tersebut. Seterusnya saya akan serahkan bentangan saya kepada Elisha. Bentangkan tentang cara analisis berfikir yang terdapat dalam filem Lieutenant Adnan. Dalam filem ini terdapat beberapa
pemikiran secara falsafah yang diaplikasikan dalam filem ini. Cara berfikir secara falsafah yang terdapat filem ini adalah berfikir secara praktikal, iaitu berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri secara sistematik, praktikal dan sejagat. Namun dalam filem ini saya hanya dapat dua cara berfikir dan falsafah dalam filem ini. Yang pertama adalah cara berfikir secara sistematik, iaitu dia berfikir secara logik, bersistem, kos masa dan tenaga yang perlu dikorbankan hanyalah pada tahap yang minimum saja. Cara ini ditunjukkan dalam filem apabila Lieutenant Adnan mengaturkan strategi untuk menghentikan kemarahan tentera Jepun di medan perang kepada askar lain dalam masa yang singkat untuk mempertahankan diri sambil menyerang askar Jepun yang sedang marah di Pasir Panjang dan Bukit Jantu. Yang kedua adalah cara berfikir secara radikal adalah berfikir secara bersungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan penuh tanggungjawab. Cara ini ditunjukkan dalam filem apabila Pak Saidi menghantar anak-anaknya ke sekolah belajar Inggeris dengan tujuan memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik di samping menimba banyak ilmu daripadanya. Walaupun caranya dapat bantahan daripada orang-orang kampung, beliau memiliki wawasan dan berfikiran jauh. Akhir kata, filem Lieutenant Adnan sangat mendapat wajar daripada orang ramai kerana jalan ceritanya yang berunsurkan semangat patriotik dan yang dapat menyuntik sifat keberanian terhadap bangsa Melayu untuk mempertahankan tanah air daripada terjajah oleh kuasa luar. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Amsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan ini di bawah topik kaitan filem Lieutenant Adnan dan konsep-konsep falsafah. Konsep-konsep falsafah yang dikaji ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Di bawah falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai IFPK, filem Lieutenant Adnan merupakan filem yang terkenal sehingga dikenali oleh penduduk tempatan di Malaysia. Kisah Lieutenant Adnan yang memberi iktibar, semangat dan nilai-nilai positif kepada masyarakat tanah air yang telah terkorban ketika mempertahankan tanah Melayu dari ancaman penjajah, iaitu tentera Jepun. Kisah ini menjadi sejarah dan telah tercatat dalam buku teks pendidikan sejarah di Malaysia untuk dijadikan pengajaran dan pembelajaran kepada masyarakat serta generasi-generasi baru di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan atau dengan FPK mempunyai 4 aspek, iaitu intelektual, emosi, jasmani dan rohani. Dalam aspek intelektual, filem Lieutenant Adnan mengajar masyarakat mengenai pentingnya mencari atau menimba ilmu dalam kehidupan harian. Di dalam filem tersebut, Adnan dapat berkomunikasi dengan baik dengan tentera British. Hal ini kerana ketika semasa kecil, Adnan gigih berusaha memperbaiki kemahirannya berbahasa Inggeris dengan melakukan pelbagai latihan sehingga kegigihannya itu membuahkan hasil apabila dia menjuarai pertandingan syarahan yang diadakan di sekolahnya. Seterusnya, membuka mata rakan-rakan sekelas akan keupayaan itu. Filem ini menunjukkan pendidikan sekolah ketika itu mempunyai sistem yang baik setara dengan pendidikan barat. Aspek seterusnya ialah aspek emosi. Setiap hasil seni itu terkandungnya emosi seperti sedih, marah, takut, gembira dan sebagainya. Emosi adalah satu ciri manusia yang mempamerkan perasaan kuat yang berpunca dari segi psikologi atau dikenali mental seseorang, kerana emosi dapat berlaku secara naluri bergantung kepada situasi. Di dalam filem tersebut terdapat bahagian yang menyayat hati apabila Malik yang merupakan kawan baik Lieutenant Adnan juga menyertai tentera Melayu telah terkorban di hadapan Lieutenant Adnan kerana ditembak oleh penjajah, iaitu tentera Jepun. Filem Lieutenant Adnan berjaya menimbulkan perasaan sedih di dalam kalangan penonton. Dalam aspek jasmani pula, filem Lieutenant Adnan yang terhasil menunjukkan isu
patriotisme secara keseluruhan memberikan pengajaran positif yang mampu membuat penonton menyukai akan filem tersebut. Perkara ini akan membuatkan masyarakat cenderung menimbulkan perasaan cinta akan tanah air kerana perjuangan perwira negara yang sanggup menggadai nyawa demi mempertahankan tanah air dari dijajah. Kesannya, perkembangan sosial masyarakat yang meluas dan memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi aspek kerohanian pula, pengukuhan aspek kerohanian juga penting bagi sesebuah filem. Tetapi genre kerohanian tidak diketengahkan secara meluas. Dalam filem Lestari Adnan tidak mempunyai aspek rohani kerana filem ini memfokuskan genre patriotisme dan perwira bernama Lestari Adnan berbanding genre keagamaan seperti filem Munafik. Sekian daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang lain iaitu saudara Ridwan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amsyah. Saya Ridwan bin Mansur akan membentangkan tajuk Rukun Negara. Di dalam tajuk ini ianya terbahagi kepada 3. Yang pertama, pengenalan kepada rukun negara. Yang kedua, pembentukan prinsip rukun negara. Yang ketiga ialah kaitan rukun negara dengan filem Leftenan Adnan. Bahagian yang pertama ialah pengenalan kepada rukun negara. Seperti yang kita tahu, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Rukun negara bertujuan untuk membentuk kepribadian rakyat negara ini sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Seterusnya, terdapat 5 prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan antara rakyat untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. Iaitu, yang pertama, memelihara cara hidup demokratik. Yang kedua, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk iaitu pembentukan prinsip rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, serta membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian yang kedua ialah menggariskan 5 prinsip rukun negara seperti yang berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, kaitan rukun negara dengan filem Leftenan Adnan. Setelah saya melihat filem tersebut serta membuat analisis setelah mendapati beberapa rukun negara yang terdapat dalam filem tersebut. Yang pertama, rukun negara yang terdapat dalam filem tersebut ialah kedaulatan undang-undang, iaitu maksud daripada kedaulatan undang-undang ini ialah prinsip ini menentukan kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaan serta memelihara kedaulatannya. Maksud daripada rukun negara ini sinonim dengan perjuangan Leftenan Adnan menentang tentera Jepun bagi mempertahankan tanah air daripada jatuh ke tangan penjajah Jepun, walaupun pada akhirnya beliau terkorban dalam peperangan tersebut iaitu di Bukit Candu.
tetapi beliau telah menunjukkan bahawa selagi hayat di kandung badan, jangan pernah untuk menyerah serta terus berusaha untuk mempertahankan tanah air walaupun taruhannya ialah nyawa kita sendiri. Okey, seterusnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap warga negara, maksud daripada kesetiaan kepada raja dan negara ini ialah setiap warga negara hendaklah menumpukan tak setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Daripada maksud rukun negara ini kita dapat kaitkan dengan filem Lieutenant Adnan ini, iaitu walaupun Lieutenant Adnan kehabisan peluru dan semakin ditekan oleh tentera Jepun, namun tidak dapat berundur kerana tali air yang dicemari minyak terbakar memisahkan mereka dengan barisan belakang. Lieutenant Adnan mengarahkan pasukannya untuk melawan Jepun dan mempertahankan tanah air hingga ke hujung nyawa. Dan pada akhirnya Lieutenant Adnan telah cedera parah, ditangkap oleh tentera Jepun serta disiksa dan digantung pada sebatang pokok ceri, lalu ditikam dengan bayonet sehingga menemui ajalnya di usia 27 tahun. Di sini kita dapat lihat tak setia beliau kepada negara, iaitu walaupun beliau berhadapan dengan situasi yang amat genting, tapi beliau telah meneruskan perjuangan dan tidak lari daripada medan peperangan. Tersebut, inilah bukti bahawa tak setia beliau kepada raja dan negara. Sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya pembentangan akan diteruskan oleh saudara Sophie. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Rizwan bin Mansur. Saya Sophie bin Muhammad Fauzi ingin membentangkan kesimpulan daripada filem Lieutenant Adnan ini. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menjadikan nilai-nilai murni, mesej dan pengajaran yang terdapat dalam filem ini sebagai panduan hidup kita. Dalam kehidupan seharian kita memerlukan panduan hidup, terutamanya dari segi agama, bangsa dan negara lah. Dan daripada panduan itu mestilah mempunyai banyak nilai-nilai murni berbanding dan tidak akan mengambil perkara-perkara negatif. Jadi kehidupan yang berpandukan perkara-perkara positif seperti nilai-nilai murni ini, terutamanya daripada filem Lieutenant Adnan ini lah, antaranya kita dapat menanamkan perasaan cinta akan negara. Lepas tu kita dapat memupuk sifat berani untuk berjuang demi negara, dan kita akan menjadi lebih bijaksana. Lebih bijaksana ni maksud tidak mudah ditipu seperti nenek moyang kita yang pernah ditipu oleh penjajah sebelum dijajah. Dari situ kami secara berkumpulan, dengan itu kita dapat menjaga maruah dan imej negara kita untuk masa kini, dan kita dapat menjaga jati diri dan maruah generasi kini dan generasi yang akan datang. Oleh itu kita mesti menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita, termasuklah generasi yang akan datang. Jika sebaliknya negara kita mungkin akan mundur dan akan mudah dijajah oleh penjajah luar. Jadi itu sahaja daripada kami, itu sahaja daripada saya. Segala kekurangan datang daripada diri saya dan ahli kumpulan saya, dan segala kelebihan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.